Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan bersama di dalam channel ini. Pada akhirnya, berita ataupun isu kes skandal rasuah di Sabah yang menjadi perhatian seluruh rakyat Malaysia, terutamanya kepada rakyat di negeri Sabah. Netizen digemparkan dan perkara ini semakin berpanjangan. Adakah dalang sudah ditangkap? Adakah senarai adun yang bocor itu sudah ditangkap? Sekiranya terlibat salah guna kuasa, terlibat salah laku. Sudah pasti rakyat di Sabah ingin mengetahui perkembangan terkini berkaitan dengan skandal rasuah ini. Dan pada akhirnya Tun Mahathir membuat satu kenyataan. Tidak pasti kenyataan bekas Perdana Menteri ini kita perlu setuju ataupun kita perlu bangkam. Kerana menurut Tun Mahathir, pemberi maklumat skandal rasuah Sabah perlu perlindungan. Pemberi maklumat mengenai dakwaan skandal rasuah di Sabah perlu diberikan perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010, kata bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir. Tuan-tuan dan puan yang amat dihormati, saya tidak setuju dengan kenyataan ini secara pribadi sekiranya pemberi maklumat tersebut juga terlibat dengan skandal rasuah itu. Maksud saya terlibat menjadi antara yang memberi ataupun menerima rasuah. Kenapa perlu diberikan perlindungan kepada mana-mana pihak yang terlibat dengan rasuah? Kalau pemberi maklumat itu terlibat dengan pemberian ataupun menerima rasuah, adakah beliau yang akan diberikan perlindungan sesuai dengan kenyataan Tun Mahathir ini? Adakah beliau akan dilindungi dan juga beliau yang pernah terlibat dengan rasuah itu seolah-olah tiada apa yang berlaku? Kalau ini benar, hancurlah negara kita kerana perasuah-perasuah ini dilindungi. Jadi tak pasti kenyataan Tun Mahathir ini apa maksud sebenar, tapi inilah kenyataan daripada Tun Mahathir. Pemberi maklumat mesti diberi perlindungan. Kalau tidak, mereka tidak akan beri maklumat. Saya tak ikuti laporan berkenaan isu itu. Tapi, mana-mana pemberi maklumat mesti dilindungi, jika tidak, mereka tidak akan beri maklumat. Pemberi maklumat itu yang juga seorang ahli perniagaan, sebelum ini menuntut diberi kekebalan dari segi undang-undang sebagai pertukaran mendedahkan skandal yang mengundang perhatian ramai itu. Selain rakaman video, dia mendakwa memiliki dokumen dan maklumat yang membuktikan dia telah memberi rasuah sejumlah adun untuk menyokong permohonannya dalam mendapatkan projek penerokaan mineral. Jadi beliau ini telah memberi rasuah sejumlah adun. Kenapa pula beliau perlu dilindungi? Rakyat Sabah pasti juga berfikiran seperti apa yang saya cakap. Sebelum ini, PM Anwar Ibrahim menolak permohonan kekebalan tersebut dengan menyatakan pemberi rasuah juga perlu disiasat. Jadi, jika ada maklumat yang samar-samar termasuk adakah individu pemberi maklumat itu turut terbabit dalam rasuah, ia perlu diteliti dan disiasat. Jadi adakah kenyataan Tun Mahathir ini sebenarnya mentalitinya sebagai bukan Perdana Menteri, sedangkan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri yang mempunyai mentaliti untuk tidak melindungi perasuah. Jadi kenapa Tun Mahathir membuat kenyataan begini? Adakah Tun Mahathir melindungi perasuah tersebut? Nah, itu menjadi persoalannya. Ataupun ini menjadi penyebab kenapa sampai hari ini Tun Mahathir tidak mampu untuk tumbangkan Anwar Ibrahim. Ramai yang kata Mahathir dah kritikal dalam keadaan politiknya kerana tidak memegang jawatan
menteri, ahli parlimen ataupun hanya memegang jawatan SJ4, penasihat SJ4. Jadi nak kalahkan Anwar Ibrahim jauh sekali. Ramai penyokong-penyokong peminat politik berkata, Tun Mahathir tidak lagi layak untuk menjadi Perdana Menteri, perlu rehat saja. Apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Rakyat Malaysia digemparkan dengan berita Barisan Nasional dipujuk untuk menarik sokongan kerajaan perpaduan. Ataupun satu bahasa yang lebih kasar sedikit, untuk menjatuhkan Anwar, untuk menggulingkan Anwar, untuk memecat Anwar sebagai Perdana Menteri. Kerana sekiranya Barisan Nasional keluar daripada kerajaan, mungkinkah ataupun Anwar Ibrahim berisiko untuk hilang jawatan sebagai Perdana Menteri? Itu pun kita boleh tahu sama ada Anwar dijatuhkan ataupun tidak selepas Barisan Nasional keluar daripada kerajaan perpaduan dan bergabung dengan Perikatan Nasional. Itu pun kalau jadi kenyataan. Jadi apa yang berlaku kepada Anwar setelah tular berita ataupun isu ini? Akhirnya ini yang berlaku kepada Anwar. Ada yang kata Anwar menangiskah? Ada yang kata adakah Anwar takut? Ini satu keputusan Anwar yang pasti menutup mulut musuh politik Anwar Ibrahim, mendiamkan ataupun mematahkan langkah ini. Anwar tidak bimbang cubaan hasut Ahmad Zahid. Inilah satu kehebatan Anwar Ibrahim yang pasti membuat musuh politiknya meroyan kuat. Perdana Menteri menegaskan tidak risau dan bimbang mengenai pendedahan yang dibuat oleh Presiden UMNO, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, mengenai cubaan menggagalkan gabungan kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, gabungan yang diketuai beliau ketika ini adalah kuat dan bulat dengan sokongan daripada parti-parti politik utama, termasuk Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak, dan Gabungan Rakyat Sabah. Itu biasa politik. Saya tidak risau. Tetapi menariknya, Ahmad Zahid diserang hari-hari dan saya diserang kerana kekalkan dia. Orang menyerang dia bukan sebab kes dia, pembangkang menyerang dia kerana dia, Ahmad Zahid, tidak mahu bersekongkol dengan mereka. Kalau dia memilih untuk menyertai pembangkang, maka semua kesalahan akan dipadamkan. Apabila saya melihat itu, saya nyata bahawa orang ini, pembangkang, bukannya peduli mengenai kes yang disebutkan katanya. Beliau berkata demikian dalam program Ramah Mesra PM bersama Diaspora Malaysia di Republik Korea pada Isnin. Dalam ucapan sama, Anwar yang juga pengurus CPH menegaskan tidak akan masuk campur sebarang urusan siasatan, pendakwaan dan prosiding di mahkamah. Ada orang tanya mengapa tidak campur tangan kes baru-baru ini mengenai dakwaan rasuah. Mengapa Anwar tidak ambil tindakan tegas? Saya hanya boleh sebut siasat. Ada kes, maka siasat. Saya tidak boleh campur siasatan. Saya tidak boleh campur soal pendakwaan dan jatuhkan hukuman dengan bisik kepada hakim untuk jatuhkan hukuman. Kalau saya buat begitu, saya tidak belajar daripada pengalaman. Saya tahu benar apabila ada orang masuk campur urusan mahkamah jahanam negeri ini. Jadi dengan kehebatan Anwar Ibrahim ini, adakah beliau layak dipecat? Pada pandangan saya secara pribadi, sebagai rakyat Malaysia, belum masanya untuk Anwar dipecat. Apa komen Anda?